Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita dalam channel Belajar Bersama Cikgu Din. Baik, disebabkan kita dalam PKPB, jadi cikgu ambil inisiatif untuk mewujudkan channel Nota Bahasa Melayu ini supaya murid-murid, khususnya murid-murid cikgu, dapat faham setiap apa yang hendak diajar oleh cikgu. Baik, walaupun kita tidak dapat bertemu secara bersemuka, sekurang-kurangnya suara cikgu masih lagi kedengaran oleh anak-anak murid cikgu. Okey, bagi mana-mana yang belum lagi subscribe, cikgu mohon bolehlah subscribe channel cikgu. Terima kasih cikgu ucapkan. Baik, tajuk yang akan kita sentuh pada hari ini ialah tajuk kata bantu. Kata bantu merupakan perkataan yang bertugas membantu frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Kata bantu menerangkan aspek waktu dan ragam dalam sesuatu ayat. Kata bantu terbahagi kepada dua. Yang pertama, kata bantu aspek. Dan yang kedua, kata bantu ragam. Kata bantu aspek berkait tentang suasana perbezaan masa, iaitu masa lampau, masa kini dan masa hadapan. Baik, kita tengok. Masa lampau merujuk kepada kejadian yang telah pernah selalu berlaku. Okey. Kemudian yang kedua, untuk kata bantu aspek masa kini, merujuk kepada perkara yang sedang, tengah ataupun masih berlaku. Dan yang ketiga, merujuk kepada aspek masa hadapan, sesuatu yang akan ataupun belum berlaku. Okey, dapat ya? Kita tengok contoh ayat. Yang pertama untuk masa lampau. Dia telah menyertai pertandingan bersajak. Haikal sudah menyiapkan kerja sekolahnya. Wardah pernah bermain di pantai itu. Abah selalu menasihati kami agar sentiasa menjaga adab. Baik, tengok pula contoh ayat untuk masa kini. Umi sedang menyediakan sarapan pagi di dapur. Abang tengah sibuk dengan kucing peliharaannya. Kakak masih mengemas meja belajarnya. Okey, tengok pula masa hadapan. Kami sekeluarga akan bertolak ke Kuantan selepas solat nanti. Pakaian itu belum dibasuh lagi oleh adik. Baik, kita tengok pula kata bantu aspek juga boleh hadir bersama-sama tanpa menjejaskan maksud dalam binaan kata kerja. Perlu diingat, bukan semua boleh digabungkan ya. Hanya sebilangan sahaja. Tengok contoh. Belum boleh digabungkan dengan pernah. Kami belum pernah bermain dalam satu pasukan. Masih boleh digabungkan dengan belum. Adik masih belum bangun lagi. Baik, kita tengok pula kepada kata bantu ragam. Berperanan untuk menyatakan atau menerangkan ragam atau suasana perasaan berhubung perbuatan yang dilakukan. Okay, kata bantu ragam. Yang pertama, mesti melakukan. Harus, mesti, perlu, wajib.
Okay. Yang kedua, sesuatu yang hendak dilakukan atau hendak melakukan. Katanya ialah hendak. Madan mahu. Okay. Yang ketiga, berupaya melakukan. Iaitu dapat. Yang keempat, pengizinan melakukan. Iaitu boleh. Seterusnya, tidak mahu melakukan, enggan. Dan akhir sekali, mahu atau tidak mahu melakukan. Iaitu mungkin. Baik, dapat ya? Okay, kita cuba tengok contoh ayat yang menggunakan kata bantu ragam. Kita tengok dulu yang penggunaan mesti melakukan. Okay, saya harus menyiapkan kerja sekolah ini sebelum petang. Semua murid mesti mematuhi peraturan sekolah. Kita perlu menghormati guru yang mengajar kita. Ahmad wajib mengotakan janji yang telah dibuat. Okey, kita tengok pula hendak melakukan. Kakak hendak menjemur pakaian yang siap dibasuh. Abang mahu ke kedai membeli barang yang dipesan oleh ibu. Dapat ya? Okey, seterusnya contoh ayat untuk berupaya melakukan. Akif dapat melakukan lompatan dengan baik. Untuk pengizinan melakukan pula, kami semua boleh mengikuti lawatan itu. Untuk tidak mahu melakukan, Saipul enggan melayan kerenah adiknya yang nakal itu. Dan akhir sekali, untuk mahu atau tidak mahu melakukan, saya mungkin akan ke bandar pada hari esok sekiranya tiada kerja. Okey. Nampak tak perbezaan di situ ya? Okey, terus kata bantu ragam juga boleh digabungkan bersama-sama. Dan perlu juga diingat bukan semua boleh digabungkan, hanya sebilangan saja. Cuba kita tengok contoh. Harus boleh digabungkan dengan mahu. Ayatnya, ayah harus mahu mengikuti kawan-kawannya pergi memancing. Harus boleh digabungkan juga dengan dapat. Contoh ayat, Aini harus dapat memenangi pertandingan sajak itu kerana aksinya sungguh menarik. Mesti boleh digabungkan juga dengan mahu. Zakir mesti mahu menghadiri majlis hari jadi kawan baiknya. Mesti juga boleh digabungkan dengan dapat. Adik mesti dapat setiap barang yang dikehendakinya. Baik, kata bantu aspek boleh digabungkan dengan kata bantu ragam. Dan begitu juga sebaliknya. Kata bantu ragam boleh digabungkan dengan kata bantu aspek. Kita tengok contoh. Okay, sedang digabungkan dengan hendak. Kata bantu aspek sedang digabungkan dengan kata bantu ragam hendak. Ayah sedang hendak mengerjakan solat. Belum. Digabungkan dengan hendak. Abang belum hendak pulang lagi ke rumah. Mesti digabungkan dengan akan. Dia mesti akan singgah di kedai sebelum balik. Harus digabungkan dengan sudah. Kakak harus sudah tidur kerana keletihan. Baik, begitulah tadi sedikit nota berkenaan dengan kata bantu. Jadi cikgu harap murid-murid cikgu dapat memahami dan juga dapat menjawab latihan dengan baik setelah mendengar ataupun mendapat penjelasan berkenaan dengan kata bantu pada hari ini. Jangan lupa like. Sehingga jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.